bermaksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya kasihi, tuan imam, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah yang hadir pada malam ini, sesi kuliah maghrib kita pada malam ini insya-Allah. Tak lupa kepada kekanda-kekanda saya yang buat live malam ini, ada 2 channel malam ni. Apa nak buat pengumumannya ya. Satu daripada page audio kuliah ya, Abang Abu Bakar Osman, dan satu lagi daripada page syiar kuliah ya, Abang Azizan Hassan. Ibu bapa rahmati Allah, malam ini kita akan menyambung kembali pengajian dalam kitab Tafsir Al-Munir dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Yang bermaksud, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyir tu maknanya berita gembira. Selalu kita dengar ada nama orang namanya Muhammad Bashir ataupun Bashiruddin, berita gembira tentang agama atau berita gembira yang terpuji, Muhammad Bashir. Wa basyir ini di atas wazan fi'il amar, ayat perintah. Maknanya apa dia? Wahai Muhammad, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Amanu wa 'amilus shalihat, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Ni malam ni kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan datang malam ni, mengaji malam ni, tadi solat jamaah, mengaji pula, termasuk dalam amal yang soleh. Orang yang beramal soleh ni Allah suruh Nabi bagi berita gembira pada mereka, kepada umatnya. Apa dia berita gembira itu? What is the happy news? Good news. Anna lahum jannatin tajri min ta'tihal anhar. Bagi mereka itu balasan. Balasan apa dia? Syurga-syurga. Bagaimana bentuk rupa syurga ini? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Tuan-tuan rahmati Allah, Masya Allah. Nak cerita cantiknya syurga Allah ni tuan-tuan, sampai melalui lantai syurga ini kita nampak sungai-sungai yang mengalir. Cantik tuan-tuan. Kalau kita pergi tuan-tuan ayat terjun, sini tak ada lah ya, sini sungai Perak je. Tapi kalau belah-belah bukit gunung sana tuan-tuan, kalau belah Ipoh dekat Cemor, Cepor tu, dia ada orang kata perkelaan Ulu Cepor. Kalau belah-belah tuan-tuan rahmati Allah, belah-belah Kampar tu banyak air terjun. Kita lihat di sini tuan-tuan, air terjun ini menjadi tumpuan orang ramai, betul tak? Orang yang kerja sibuk-sibuk, orang yang stres ni tuan-tuan hari ni, dia nak pergi tempat-tempat yang boleh menenangkan pemikiran. Itu yang air terjun ni tuan-tuan penuh orang. Kadang-kadang kita nak bawa keluarga pergi berkelah pun susah, tak ada tempat. Penuh dengan nema. Tambahlah budak-budak kapal lah yang ini merasakan air terjun ni.
Couple-coupling ni tuan-tuan duduk celah-celah batu tu mandi dengan awetnya, berpegang-pegang, berpeluk-peluk, bercium-cium. Ini rasyuk ni. Tentang mati Allah, apabila berlaku benda rapi itu, za'aral fasad fi barri wal bahr. Bila berlaku tuan-tuan kerosakan, fasad di darat dan di lautan, makna di darat dan juga di tempat yang ada air, Allah jadikan cantik ni tuan-tuan. Laut kan kecantik, tengok Teluk Batik, tengok mana tepi-tepi laut, syati'ul bahri kata orang Arab, cuma lawa-lawa, tapi jangan buat maksiat. Termasuklah di tepi-tepi sungai perkelaan ni, bila buat maksiat tuan-tuan, Allah datangkan peringatan. Ini kena ingat. Apa berlaku tuan-tuan? Hari ni orang takut nak mandi sungai tuan-tuan. Pasal apa? Ada penyakit yang dibawa oleh tikus, namanya kencing tikus. Nampak? Tuan-tuan mati Allah, kenapa datangnya wabak COVID-19? Kena fikir benda itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, tidaklah engkau jadikan sesuatu itu batila, saja-saja nak merosakkan bumi ini, nak menyakiti hamba-Mu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah kami menzalimi hamba-hamba kami, melainkan punca yang jadi COVID-19, kencing tikus. Sebab apa tuan-tuan? Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka yang menzalimi diri mereka. Dengan apa dia? Bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat yang dilakukan. Kita yang berkeluarga tuan-tuan, kadang-kadang nak pergi berkelah pun naik semok mata ni nengok. Nengok ni tuan-tuan, ya Allah, berbulu rasanya hati ni. Duk rapat-rapat, duk nyando-nyando, duk apa, daring-daring, kissing-kissing. Lalu Allah hantarkan di sungai adanya tikus tuan-tuan. Tu satu. Yang kedua, tak jaga kebersihan. Lepas dia melantak dengan orang, lepas dia makan tuan-tuan, dia mencampur je polistrin tu dengan segala nasi tepi-tepi tu. Tikus pun makan. Bukan makan aja, dikencingnya pula di situ. Jadi air ni kata doktor sudah tercemar. Betul, air lalu. Betul. Tapi di tempat air yang tak berapa nak lalu ni macam mana? Kita pun ceplum, terjun, tertelan air. Kena kencing tikus. Apa sebab jadi macam ni tuan-tuan? Pertama, mungkin maksiat yang dilakukan. Kedua, tidak menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Orang beriman tak buang merata-rata sampah ni. Orang beriman dia tidak tak jaga kebersihan, dia jaga. Allahu Rabbi, tuan-tuan, ini semua adalah ibrah. Jadi bila kita lihat tempat perkelaan sungai-sungai tu cantik tuan-tuan, dengan batu-batanya, dengan batu-batu sungainya, dengan air yang orang putih panggil water stream, apa tu, arus yang mengalir, air terjun ni tuan-tuan, ya Allah, yang tinggi ada. Kalau Arab dia panggil syalalat, bukan syanana. Syanana tu kumpulan zaman 70-an tu, yang ada toto mana ingat syalalat. Di Mesir tuan-tuan, dia ada satu je tempat yang ada air terjun dekat wadi sungai Nil ni, Fayum nama dia. Itu pun tuan-tuan, kalau pergi ramai juga, bukan orang-orang yang Arab, orang bukan Arab, menjadi tempat pelancongan dan tumpuan. Pasal apa? Manusia memang sifatnya begitu, suka benda yang lawa-lawa. Air terjun ni lawa tuan-tuan. Bila kita duduk tepi tu, dengar air mengalir, dengar air mengalir ni tuan-tuan, dengar apa dia, alunan deras air yang mengalir ni, kita rasa tenang. Kita tengok pula langit yang biru, kemudian kita dengar pula burung-burung berkicauan. Boleh tulis sajak tepi air terjun ni tuan-tuan. Cuba duduk pasar raya, boleh tulis sajak ni. Pasar raya kita pergi, boleh tak? Tambah ada pula yang bising, nanti berapa harganya?
atau ni kurang ke? Lagi sajak apa benda kasi nak terajang yang lain. Maknanya tuan-tuan, dalam syurga itu lebih hebat daripada yang kita lihat di dunia ini. Kenapa Allah jadikan di bawah syurga itu an'ar, kata ulama? Kenapa? Kerana apa dia? Kerana di mana ada air, di mana punca air, di situlah punca kehidupan. Ni Allah jadikan bentuk pemandangan dalam syurga. Kullama ruziqu min amin samaratir rizqa, dan setiap kali mereka diberikan Allah rezeki. Maknanya tuan-tuan, dalam syurga Allah beri kita makan. Seorang ulama Indonesia tuan-tuan, ya, yang bernama Kiai Arifin B, ia menyatakan dalam syurga nanti berkemungkinan, kata ulama, dapur syurga itu terlalu cepat. Pasal apa tuan-tuan? Apa saja yang kita minta disiapkan sekelip mata. Bayangkan. Ada jumpa tak tuan-tuan kedai yang kita minta terus sampai dah? Ada tak? Baru duduk tuan-tuan, belum ada sampai dah makan. Udah. Ada ke kedai kopi itu? Kita pun tanya, kemai belum ada lagi ni? Udah sampai dah. Semalam dah tahu dah. Ada je nak kedai kopi tu. Atau ni bila punya, semalam punya, basi lah. Tuan-tuan mati Allah. Dalam syurga Allah cerita, walahum ma yad'un, dalam surah Yasin. Walahum ma yad'un. Apa saja yang kamu minta, what is your request? Minta tuan-tuan nak makan apa yang teringin di dunia hari itu, tapi tak mampu nak beli. Pasal apa? Duit tak mandang. Contoh, maka orang sini kaya raya, duit tak berapa nak ada. Aku teringin nak makan ayam mandi, kambing mandi, tak dapat dunia dulu. Pasal apa? Mandi peluh bayar. Syurga ni tuan-tuan minta, ustaz ada ke ayam mandi, kambing mandi dalam syurga? Ada tuan-tuan. Kenapa syurga ini rezeki, segala rezeki, apa saja yang kita minta, what we imagine, apa yang kita bayangkan, dapat. Oh tuan-tuan, tanda ke lagi masuk syurga? Malah kata Allah Ta'ala bukan saja makanan-makanan biasa yang kita makan, malah di antara menu utamanya, main menu, delicious menu, tasteful menu yang sedap lazat, apa dia? Samarah, buah-buahan. Nanti kita akan masuk tafsir tuan-tuan, bagaimana buah-buahan dalam syurga. Kita akan masuk bab itu khusus. Tuan-tuan rahmati Allah, buah-buahan dalam syurga ini adalah buah-buahan yang paling enak yang kita tak pernah rasa di dalam dunia ni. Kalau durian kita selalu mangkuk, nak buat tempoyak pun tak boleh. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam syurga duriannya ada buah durian disebut faqi'atun aw syamaratun. Apa jenis buah yang terdapat dalam dunia ini juga ada dalam syurga ni tuan-tuan, tapi rasanya lebih sedap, berganda-ganda lagi sedap daripada buah yang ada di dunia. Ini kena ingat. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang kami dapat rezeki, ya, kami telah diberikan kepada kami rezeki-rezeki, ya, yang dulu kami dapat daripada dunia ni. Terhormati Allah, mana rezeki yang ada di dunia yang kita teringin, we desire, kata orang putih, teringin tapi tak dapat, dalam syurga Allah bagi. Tak usah risau. Tak usah risau tuan-tuan. Wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan buah-buahan yang serupa. Yang ini saya kata, kalau durian di dunia ada, di syurga ada nak? Ada. Mana buktinya? Wa utubihi mutasyabiha, mana yang kamu jumpa di dunia, buahnya ada di syurga. Allahu Rabbi tuan-tuan. Tuan-tuan, buah apa yang kita suka makan tapi mahal? Buah anggur.
Di Mesir tuan-tuan buah anggur yang paling murah. Sekilo RM1.25 ya tuan-tuan. Sini lebih kurang dalam 80 sen di Malaysia. Dululah masa elok. RM1.25 ni tuan-tuan, kami beli sampai 5 kilo. 5 kilo. Tapi tuan-tuan, kalau di Malaysia, di pasar raya, besar tapak tangan ni berapa ringgit tuan? Ibu bapa ada beli anggur tak? Berapa ringgit besar tapak tangan saya ni? RM9, RM8, besar tapak tangan tu pun tak tahu, bukan sekilo tu berapa gram je. Tapi sampai RM9. Ada yang lebih baik sikit tuan-tuan, RM12, 8 kupang. Mana tahu, aku dah tengok intah dah. Tak jadi beli. Pasal apa? Maaf benar. Rasa nak beli polystyrene yang balut tu aja. Malah beli buahnya, murah sikit gemuk. Di Mesir tuan-tuan, RM1 rubuk. Geni warub. Mana RM1, RM25. Kalau di dunia ni tuan-tuan, kita kata, ya Allah, ya Tuhan, ma'anya, ya Allah, ma'anya. Itu normal, kata Allah. Pasal apa tuan-tuan? Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu imam baca dalam doa, last kali penutup. Wa akhiru da'wahum. Dalam syurga ni tuan-tuan, dakwahum, mana dakwahum? Rungutan mereka adalah apa dia? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila tengok buah-buahan dalam syurga, apa kita punya komplain? Alhamdulillah ya Allah. Bukan aja cantiknya anggur, buah-buah anggur dalam syurga ni, Allah, sedap ya Allah, lebih sedap daripada anggur yang aku beli pasar raya RM8. Tapi adalah 5 biji je yang boleh makan, yang lain semua lecor belaka. Merungut. Apa benda maaf benar? Dunia ni tempat merungut. Maha menang ya Allah, kau meweh. Maha menang reganya pun teringin menang nak makan anggur. Allahumma ya Allah, apa ni buah apricot ni? Apricot jenis buah luar negara ni. Ya Allah, buatlah kau mahu sebiji pun mahal ni. Dunia memang tempat kita merungut. So di mana tuan-tuan tempat yang kita akan menyatakan alhamdulillah, tengok buah alhamdulillah, tengok makanan alhamdulillah? Disebutkan Allah Ta'ala, kalau nak benda-benda ini, masuklah syurga. Tapi syurga ni boleh ke masuk sesaja tuan-tuan? Tak boleh. Kena buat amal soleh. Nak buat amal soleh tuan-tuan, mana nak mari motivasi, dorongan nak buat amal soleh? Jadilah orang-orang yang beriman. Nampak? Tentang rahmati Allah. Bukan itu saja, kata Allah, walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka itu azwajun ala syir ala kalimatil jama'. Apa maknanya? Azwajun itu datang dalam perkataan plurals, banyak. Azwajun apa maknanya? Isteri-isteri. Ustaz, banyak mana ke bini kita ustaz? Di dalam syurga nanti ustaz banyak ke bininya? Tetapi Allah ada ulama mengatakan lebih daripada 10. Mak dah tu ustaz, mana melayan rapi tu ustaz? Mangko hanya Bazizan pun tahu mangko lah ustaz. Itu kena telan Mak Jun cak tupai mengamuk tu ustaz. Tentang mati Allah, nanti kita akan terangkan bagaimana dinama yang dikatakan bidadari ramai berapa orang, macam mana nak layan. Sabar, tunggu, kita akan masuk bab itu. Sekarang awak bagi dia punya mukadimah dulu, ya. Biar terasa-rasa dulu. Tunggu ya. Wahum fi'a khalidun. Bukan itu saja, mereka akan kekal abadi dalam syurga selama-lamanya. Tidak ada dah kesusahan. Hidup dunia ni tak ada dah. Penderitaan itu sudah tidak ada tuan-tuan, ya.
Sudah tidak ada dah kita nak mengejar dunia ni. Tak ada dah pasal apa. Dalam syurga ni semua lengkap. Syurga ni tidak ada kesediaan, tuan-tuan. La yahzanun. Ahli syurga tidak sedih. Ahli syurga tidak la yakhafun. Mereka tidak takut, tuan-tuan. Dunia ni sedih tak, tuan-tuan? Sedih. Tuan-tuan, dunia ni kita takut tak? Banyak benda tak kita takut, tuan-tuan? Takut. Takut pasal COVID-19. Takut, tuan-tuan, kalau rezeki kita ni disekat. Takut, tuan-tuan, kalau anak dara kita ni masih orang tak meminang, umur dah 30. Ada? Ada orang, tuan-tuan, dia WhatsApp pada saya. Dia kata, Ustaz, tolong carikan jodoh bagi seorang anak dara ni. Umurnya dah 34. Tak ada orang Minang lagi, Ustaz, katanya. Saya berkata, Masya Allah, 34. Allahu Akbar. Minta maaf ibu ya. Hari ni kalau 34 ni, kalau dah 25 ke atas tu, orang panggil andar tu, anak dara tua. Saya pun tanya lagi dengan orang yang suruh cari ni. Saya kata, kenapa tak ada orang Minang? Dia kata, mana orang nak Minang, Ustaz? Kerjanya kerja doktor pakar. Mak, patutlah. Doktor pakar? Ustaz, orang takut, Ustaz. Siapa nak Minangnya, Ustaz? Sekarang kalau Minang sekarang, gaji lakinya lagi rendah daripada bininya, orang pun segan. Ustaz, katanya, ya, nanti saya send gambar. Tak mati Allah, bila send gambar ni kita pun tengok, tak adalah hodoh orangnya, putih juga orangnya. Saya cakap pada rumah, nanti tak adalah abang tengok hodoh orangnya, putih orangnya. Okey, tak adalah hodoh, tapi pakai spek mata. Spek mata pun lawa. Rumah kata apa? Ni untuk orang ke untuk abang yang cakap ni? Dan aku tutup handphone, tuan-tuan. Orang perempuan jealous berbenar. Tak mati Allah. Ya, sebab itu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, dalam syurga ini tempat tidak ada ketakutan. Dunia ni macam kita kan, macam anak dara, tak ada orang pinang lagi, duit ada ke tak ada. Kadang-kadang bangun pagi, tuan-tuan, syaitan dah bisik 3 benda. Kata seorang ulama, Hamidul Lafaf, apa kata dia? Syaitan ni bisik 3 benda. Pagi-pagi, mi awal sabah, early in the morning, syaitan ni bisik 3 benda. Maza takul, nak makan apa pagi ni? Nak makan apa? Duit tak pun ada. Isteri kata, bang, ini baru makan pagi, bang, tengah hari, bang, nak masak apa, bang? Kita kata, masaklah apa yang ada. Apa yang ada, bang? Apa pun tak ada. Saji ada dalam tak air tu. Udah, tuan-tuan, risau kan? Duit ada ke dalam daba, ada ke duit? Tak ada, tak mandang. Abuk dia ada. Apa lagi syaitan akan beza? Wa madza talbisu, nak pakai apa ibu-ibu? Nak datang kuliah ni pun jenuh mikir nak makan apa ni, nak pakai apa? Baju Melayu. Takkan nak pakai baju Melayu ini sampai seminggu. Sekarang jemaah tahulah dia mengutuk sekarang. Ini je ke bajunya, tak ada baju lain ke? Kita beralasan senang je. Ini memang ada 5 pasang baju warna ini. Alah, senang jawab ya. Tapi bila orang cium bau hapak tu, orang tahu dah inilah baju tak basuh-basuh. Apalagi wa aina taskunu, di mana kamu akan tinggal? Rumah mana apa rumah? Lawa dak atau berapa pondok bangsa nak roboh? Macam mana rumah ni cantik dak, bila orang lalu-lalu orang duk puji rumah kita, lawa rumahnya weh, rumah Mika lawa benar aku tengok.
Tapi lalu rumah yang nak roboh tentang rumah PPRT ke rumah orang miskin ke orang mengatakan apa dia, ya Allah rumah laih benar aku tengok. Di sini tuan-tuan kita rasa malu, maka syaitan membisikkan kalau nak mewah makan pakai tempat tinggal rumah lawa-lawa pecah amanah ambil rasuah. Susah ya, susah. Banyak ketakutan yang Allah uji kepada kita di dunia. Tapi dalam syurga, tidak ada ketakutan dah. Tidak ada kesedihan dah. Baik. Kita masuk kepada kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Al-Quran pada umumnya membuat perbandingan di antara perkara-perkara yang berlawanan. Tentara mati Allah. Apabila ayat yang sebelum ini kita dah membicarakan tentang cerita neraka, betul tak? Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal ijara. Takutlah kamu neraka yang di dalamnya itu bahan bakar daripada manusia dan batu. Kayu api pembakar dalam neraka bukan saja kayu api yang kita biasa guna untuk memasak tu, tapi termasuk juga bahan bakar dia. Apa dia tuan-tuan? Bukan saja gas, tapi manusia tu akan jadi bahan bakar. Bukan saja manusia jadi bahan bakar, malah batu. Yang ni saya kata dalam tafsir yang bulan lepas, sampai batu pun menangis bila dengar Allah sebut dalam neraka yang jadi bahan bakar itu termasuk batu. Batu pun menangis. Ini satu riwayat yang Nabi dengar, batu menangis kerana apa? Takut kepada azab Allah. Tapi kita ni tuan-tuan kal hijarah au asyaddu qaswah. Kita ni hati kita ni umpama batu, malah lebih keras daripada batu. Ceritalah pasal neraka pun dia tak rasa apa. Ceritalah bagaimana keadaan yang dikatakan makanan orang ahli neraka ni tuan-tuan daripada buah zakum. Ulama mengatakan buah zakum ni tuan-tuan sejengkal dorinya. Malah buahnya itu panas tuan-tuan, kalau makan macam menelan bara api. Tuan-tuan kalau kita tercekik ikan terobok pun, ya Allah, besar itu je jenuh nelan nasi, tidak kepal nasi telan, dekat 7 kepal telan, tulang kopi itu juga sangkutnya. Itu orang tua. Orang tua kata kalau saya kecil-kecil suka makan ikan terobok, tapi yalah tak reti buang tulang pun. Apa dah tulang buang dah, tapi ada lagi ikan terobok tulang, tahulah dia kopi ikan tengalan sikit. Bila melekat sini tuan-tuan, kita keluar darah ni, air liur tu sekali dengan darah keluar. Apa kata tangan apa ni petua orang tua ni, apa kepal nasi kamu telan dekat 7 kepal tuan-tuan, telan dengannya. Aku pun telan darah apa biawak nelan nasi. Saya kata mati bukan mati sikit tulang ni, mati nelan nasi ni. Udah yang ke-8 baru hilang tulang tu. Kalau ikan terobok yang besar itu je tulangnya tuan-tuan, kita dah rasa sakit. Apatah lagi buah zakum yang panjang-panjang sejengkal ni, Masya Allah. Umpama kita ambil mata kail yang mancing ikan tuan-tuan, kita telan mancing mata kail yang besar tu kan, telan tengok apa rasa. Bukan itu saja tuan-tuan, minuman dalam neraka tak ada yang sedap-sedap. Tak ada. Kita kalau dah harga teh ais, saya kalau pergi kedai tuan-tuan suka minta teh ais leci, hayoyo rumbenali reki. Kadang hangat pijo ni tuan-tuan, kalau orang zaman budak-budak suka minta ais kepal. Oh ya Allah, sedap weh, dia bubuh atas surat abah tak ada plastik tu, air kepal dia bubuh sirap. Tak ada apa pun, sirap ada susu sikit. Oh hilang dahaga. Nak lagi best, ABC, air batu campur. Ya Allah, sekarang lagi dahsyat, dia bubuh pula aiskrim membukit atas tu. Bukannya aiskrim tuan-tuan, dia bubuh pula ada apa nama biskut yang gulung roll apa nama,
Rock and roll apa? Bubur pula biskut 4 segi ni tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhan, makan tak nengok keliling dah, nak nengok kiri kanan dah. Tu yang kena kencing manis tu. Tapi di neraka tuan-tuan, apa yang akan menjadi minuman ahli neraka illa amiman wa ghassaqa, nanak yang mendidih. Nanuh ni tuan-tuan. Tuan-tuan kita cium nanuh pun geli. Ya Allah, tuan-tuan tengok kaki orang yang kencing manis tu, kalau dah membusuk tuan-tuan, tak boleh dekat. Si arwah tok saya sampai potong ibu jari kakinya dengan yang nombor 2 punya jari tu potong. Sebab puncanya orang kencing manis ni tuan-tuan, jangan bagi dia ketik kuku kalau tak nampak. Tapi arwah tu ni tak nak nyusahkan cucu-cucu, tak nak nyusahkan anak-anak. Dia orang tua tahulah, dia nak buat sendiri juga. Tak macam mana terketik dagingnya sikit, tuan-tuan mati Allah, terus demam bila daging itu membusuk. Bila kita tengok udah pengsan, baru kita perasan dia balut tu, bila perasan, bila buka balut tu udah membusuk, dia naik hitam, bernanuh tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhan, baunya itu Masya Allah. Tuan-tuan kalau nak buat maksiat, tuan-tuan you fikir tuan-tuan, tengok tak luka orang, nanah orang yang membusuk tu tuan-tuan, sangguppkah tuan-tuan minum air nanah ni kalau nak buat dosa? Fikir itu. Pasal apa? Di neraka itulah minuman kita. Allahu Rabbi. Nanah yang busuk ni tuan-tuan, inilah minuman kita. Tak ada teh tarik, tak ada teh ais, tak ada teh ais limau, ais kacang, tak ada. Itu syurga. Dalam neraka hamimam, apa dia? Nanah-nanah yang menggelegak. Wa ghassaqa, timah-timah panas yang menggelegak. Bayangkan tuan-tuan, minum timah ni. Minum tuan-tuan, tembuk 18 lubang. Contoh. Itu jangan buat dosa tuan-tuan. Bila Allah sebut tentang neraka, Allah bawa pula supaya hati manusia ini jadi takut, jadi tertarik dengan syurga. Allah buat perbandingan. Apa dia? Bagaimana pula dalam syurga. Supaya hati kita hidup tuan-tuan. Quran ni hebat. Dia tak cerita pasal neraka je. Lepas cerita neraka, dah kita takut tuan-tuan, Allah bagi pula suatu pujukan kepada kita. Uslub Quran ini memujuk kita pula. Apa dia? Itu neraka kalau tak beriman, kalau tak buat amal soleh, kalau buat maksiat, kalau buat jahat. Tapi kena ingat, kalau kamu buat amal soleh, beriman kepada Allah Ta'ala, buat apa yang aku suruh, ini pula nikmat syurga. Subhanallah. Sebab tu kata ulama tuan-tuan, lima zakara ta'ala ma'adahu li'a'daihi minal ashqiya'il kafirin bihi wa birusulihi minal azabi wan nakal. Apabila Allah Ta'ala menyebut tentang azab yang disediakan bagi musuh-musuh Allah daripada orang jahat, orang kafir yang menyakiti Nabi, yang menentang Nabi, yang tak suka kepada dakwah Nabi, Allah cerita pula bagi orang-orang yang beriman dengan Nabi, bagi orang-orang yang ikut sunnah Nabi, ajaran Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi, apa dia? Allah bagi pula berita gembira. Bizikri hali awliyai min su'ada'il mu'minin bihi wa birusulih. Apa dia tuan-tuan? Allah bagi berita gembira kepada awliyaihi, wali-wali Allah. Kita ni tak sampai taraf wali tuan-tuan. Allah tak sampai. Saya pun tak sampai taraf wali walaupun saya mengajar agama. Dan wali ni tuan-tuan, dia tak boleh mengatakan dia wali. Siapa sini wali yang kat tangan saya nak tengok boleh? Adakah sini yang wali yang rasa dia taraf wali? Ada? Kau nyeberang sungai depan tu, dia tak payah pakai sampan, dia berjalan atas air tak tenggelam. Ada tuan-tuan? Kalau ada tu bukan atas air tu, dia berjalan atas buaya lah tu. Ada sini tuan-tuan? Tak ada kan? Kalau ada yang mengaku saya lah wali, tu bukan wali, tu kuali goremi tuan-tuan. Wali dia sendiri tak tahu dia wali.
Macam mana orang tahu dia wali? Orang menyaksikan karamah yang ada pada dia, keramat yang ada pada dia. Apa nama karamah? Yang Allah berikan keistimewaan kepadanya. Itu wali. Dia sendiri tak tahu dia wali, tuan-tuan. Kalau ada orang mengaku saya lah wali, itu bohong lah tu. Dah lah ngaku wali, semayang pun tidak. Duduk kedai kopi sambil ngisap gudang garam. Oh, cakap agama pandai. Oh, cakap pandai, tuan-tuan. Dia bawa benda pelik-pelik ni, yang tarekat sesat ni, tolong perhatikan ya. Dia suka bawa benda pelik-pelik. Dia kata, kau memang tahu tak? Ngapa dalam kubur tak ditanya soalan tentang sudahkah kamu semayang? Tok, dia bawa pelik-pelik. Dalam kubur apa soalannya, kau memang tahu? Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa man imamuka? Yang ditanya dalam kubur, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apakah ikutanmu? Apakah kiblatmu? Mana ada malaikat tanya, sudah solat ke belum? Tak ada. Kita pun percaya, itu ia juga. Pasal apa dia cakap apa itu? Conclusionnya, kesimpulannya senangnya, tuan-tuan. Apa dia? Tak usah semayang lah. Tak payah semayang. Pasal dalam kubur tak tanya pasal semayang. Cukup kita kenal Allah sudah. Man rabbuka, yang tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawablah Allah Rabbi. Kita kenal Allah sudah lah, kenal Allah aja, tak payah semayang. Habis semua orang ikut dekat 2,000 lebih. Pasal apa? Semua geng kaki malas semayang, tuan-tuan. Kena mengaji, tuan-tuan. Jangan kita main ikut. Baik, ayat ini kata ulama apa dia? Wahai Muhammad dan para pewarismu di kalangan ulama. Apabila Nabi Allah suruh, Nabi dah wafat, maka siapa yang akan menyampaikan berita tentang syurga ini? Warislah al-ulama warasatul anbiya. Siapa warisnya? Ulama. Siapa ulama? Saya ni tak sampai peringkat ulama besar, saya hanya ustaz kecil je. Ada setengah ustaz mengaku dirinya sebagai ustaz cabuk. Jadi ustaz ni menyampaikan, saya menyampaikan, tuan-tuan, berita gembira kepada orang mukmin dan muttaqin. Siapa dia? Tuan-tuan lah. Tuan-tuan beriman dengan syurga tak? Tuan-tuan beriman tak dengan neraka? Tuan-tuan beriman tak, tuan-tuan? Saya nak tuan-tuan, iman tuan-tuan kuat tak mengatakan bahawa kita akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti? Tuan-tuan beriman tak dengan azab kubur? Ada tak ada? Lepas tu dalam talqin, tuan-tuan, ulama suka bawa benda ni, talqin ini kita ajar pada orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang dah mati tu. Lepas tu bila orang baca talqin, ibu bapa dengar elok-elok, dengar apa benar. Apabila datang kepada kamu dua malaikat, maka janganlah kamu segentar dan takut, mereka jua adalah makhluk sepertimu jua. Nampak tak? Hai fulan bin fulan, ketahuilah kamu bahwasanya azab kubur itu benar, syurga neraka itu benar. Tak takut kita dengar, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dengar itu takut, tuan-tuan ada iman dalam hati. Tapi kalau tuan-tuan dengar orang imam baca talqin itu tak rasa takut, tuan-tuan gelak. Duduk jauh sikit dari kubur tu, sembang dengan member. Kian ni sahabat kita udah gol katanya. Udah gol bola sepak mana tak tahu, udah gol. Seorang ni belakang pula, ni menyembang, bukannya seorang dua, berlima, bukan orang sini, jangan marah. Ini Korea Selatan cerita ni. Yang ni belakang pula menyampuk. Orang lain dengar talqin, dan tak dengar. Nyampuk pula di belakang. Hati menengok jandanya lawa juga. Ya Allah, jandanya lawa je, tuan-tuan. Mayat tu dengarnya, kau membawa aku ya. Lepas tu nak pula bini aku ya. Jandanya lawa, kata boleh lah Mika. Mika pun banyak. Ni tenda-tenda kampung banyak dapat dah. Tu buat jalan, naik taraf jalan dapat dah. Taraf jalan kampung. Mereka pun ambil pula apa ni, projek-projek ni. Atau boleh lah ambil jandanya tu.
Dalam seabad ni tuan-tuan, nak menghadapi soalan kubur, kita duk sembang atas kubur. Silat hari bulan, dia bangun balik, mu nak ambil janda aku ya, dengan pak-pak imam lari tuan-tuan, melawak dia. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu apabila kita ini namanya orang beriman, bukan saja mukmin, minal muttaqin, takut dengan Allah Ta'ala, nak buat dosa atas muka bumi ini takut, maka Allah Ta'ala kata, wahai para anbiya, nabi-nabi, wahai Muhammad, wahai pewaris Nabi, ustaz-ustaz, sampaikan kepada orang apa dia yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang buat amalan soleh, ibadat atas muka bumi ini. Saya doakan tuan-tuan yang datang malam ini serta yang menyertai saya malam ini, kru saya malam ini, tuan-tuan termasuk dalam orang yang akan diberikan berita gembira di syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan datang malam ini, tuan-tuan buat apa dia ibadat, tuan-tuan buang maksiat, tuan-tuan tak nak dah buat benda-benda yang jahiliah zaman dulu, zaman muda dulu. Hentikan curi getah orang, jangan curi dah. Jangan curi juga ustaz, sekali-sekali. Jangan. Kadang mencuri juga, tak ada duit aku curi, ada duit aku tak curi. Jangan macam itu. Jadilah orang takut kepada Allah Ta'ala. Kalau aku curi nanti akhirat nak masuk syurga mana apa, nanti Tuhan getah minta ke aku. Jangan. Bertaubat, hentikan, jangan buat apa dia, teruskan dengan amal ibadat. Lalu Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Mana husnul khatimah? Dalam keadaan baik. Kematian kita, kematian dalam keadaan bertaubat, mengqadha segala ibadat solat, dalam keadaan kita bersangka baik dengan Allah, dalam keadaan kita rajin datang beribadat, Allah masukkan ke dalam syurga. Atas dunia ni saya yang bagi tahu, sambung tugas Nabi. Dalam kubur ni tuan-tuan, sebelum dibawa ke kubur, malaikat dah bagi tahu kat kita, tempat kamu dalam kubur namanya makanul istirahat. Maknanya apa dia? Tempat kamu wahai fulan yang sudah mati dalam kubur itu namanya tempat istirahat, tempat kamu berehat. Berbahagialah kamu dalam kuburmu sebelum dibangkitkan hingga ke hari akhirat. Dan kita harap macam tu. So tuan-tuan mati Allah, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang sabda Nabi. Dalam syurga nanti ada nikmat yang Allah bagi kita ini, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Dalam syurga nanti tuan-tuan, ada nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata kita. Salah satu contohnya bidadari ini tuan-tuan. Bidadari ini, kata seorang ulama, dia buat perumpamaan, kalaulah bidadari ini turun ke dunia, dia tak payah tunjuk wajahnya, cukup dia turunkan tuan-tuan, tunjuk tumit ni aja. Belum perut, belum muka, belum rambut, belum, baru tumit sikit je. Ada mengatakan berkulali, tunjuk itu je. Habis pensan belaka yang nengok tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, cuba nengok tumit orang rumah tuan-tuan. Pensan juga nengoknya ustaz. Merekoh habis. Pensan kerana terlalu cantik. Bila tuan-tuan, bila tengok tu yang jadi wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir rungutan dalam syurga itu alhamdulillah. Kenapa? Nengok wajah isteri ni tuan-tuan, yang wajahnya mata tak pernah tengok dunia. Tuan-tuan, siapa yang paling lawa dalam dunia ni yang tuan-tuan pernah tengok? Siapa tuan-tuan? Kalau zaman 80-an, Brooke Shield. Kenal Brooke Shield? Bukan Brooke dekat Zultepin tu. Itu hodoh nak mampu Brooke Shield tuan-tuan, tanya abang-abu dia kenal. Dia minat dulu. Gambar ada dinding dekat bilik dia. Ustaznya kumpuk dengan kamera ni sekarang. Siapa tuan-tuan yang lawa tuan-tuan? Artis Malaysia ke? Julia Reyes? Oh, ustaz kenal pula. Ya, pelakon Hindustan ke? Abang Zizan, siapa pelakon Hindustan? Manisha Koirala, Sarah Banu, Lata Mangeshkar.
Itu menyanyi orang tua. Main lawang pun tak lawang. Dalam syurga tuan-tuan, kita sebut Alhamdulillah. Pasal apa? Bidadari datang melayan. Alhamdulillah. Lawangnya. Dan malah ada ulama mengatakan tuan-tuan, insya-Allah ketua bidadari yang melayan kita itu adalah isteri kita yang beriman. Isteri kita ni, ustaz. Awak tengok muka rumah tak ada lawa, ustaz. Bila jadi bidadari ibu-ibu, wajah ibu-ibu tak macam sekarang. Okey ibu. Kalau hidung kau putera menara tu, besarnya. Dalam syurga itu wajah ibu-ibu akan jadi yang mata suami tak pernah tengok masa di dunia ni. Jangan terkejut ibu. Terkejut bapak, jangan terkejut. Ini contoh ya. Ini Jaya ke? Jaya isteri abang ke? Abang. Siapa lagi? Kenapa lawa apa benar? Atas nama pun ketua bidadari, bongok. Dapat bongok. Tanya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung nikmat-nikmat ni nanti dalam syurga tuan-tuan pada bulan yang akan datang. Mula kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah tuan-tuan menyelamatkan kita dari wabak yang cukup bahaya ini, COVID-19. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan. Sebelum itu tuan-tuan, sama-sama dengan saya macam biasa, sahabat-sahabat yang bawa barang-barangan Islam daripada Ipoh. Malam ni ada macam-macam tuan-tuan, boleh tuan-tuan beli, bantu ekonomi orang Islam ni tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian dan sahabat ni ada bawa tabung untuk tahfiz Khalidiyah. Tahfiz Khalidiyah tuan-tuan yang dikelolakan oleh Ustaz Halim Din. Ustaz Halim Din yang Tanyalah Ustaz TV9 baru ni ada masuk. Tuan-tuan mati Allah bolehlah bantu dia untuk dia membina tahfiz. Mudah-mudahan sedekah tuan-tuan itu menjadi sedekah jariah yang sentiasa berpanjangan, pahalanya tidak putus tuan-tuan ya. Dan belilah tuan-tuan apa saja barangan yang tuan-tuan rasa boleh menyebabkan hati tuan-tuan ini jadi bersih, makanan yang sumbernya halal dan bersih insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin was salah minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min waba'i COVID-19 wa na'udzubika min waba'i COVID-19 wa na'udzubika min waba'i COVID-19. Allahumma ya Allah, agar kami selamatkan keluarga kami ya Allah, diri kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, selamatkan daripada wabak COVID-19 ini ya Allah. Sesungguhnya ia datang daripadamu ya Allah, dan Engkau lah yang layak dan mampu ya Allah, segala-galanya atas kuasamu ya Allah untuk menghilangkan COVID-19 ini. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa nastaghfiruka wal asr innal insana ila alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.